walaupun dalam keadaan genting, berhadapan dengan kematian, berhadapan dengan aksiden, berhadapan dengan musibah yang boleh menyebabkan seseorang itu runsing dan risau. Dituntut untuk kita sentiasa tenang, tidak gelisah dan tidak gopoh. Ghawras datang secara perlahan-lahan, supaya tak didengari langkahnya sedang menuju kepada Rasulullah. Berjaya mendekati Rasulullah, mengambil pedang Rasulullah yang digantung, lalu diletakkan pada leher Rasulullah seperti ini. Katanya, "Man yamna'uka minni ya Muhammad?" Siapa yang dapat menghalang kamu daripada pedangku ini wahai Muhammad? Kan Nabi bangun. Nabi masih tak sedar, sebab tengah tidur. "Man yamna'uka minni ya Muhammad?" Maka Nabi tanpa ada gelisah, tanpa ada runsing, tanpa ada rasa takut, tanpa ada gemetar, beliau menjawab, "Allah." Ketika beliau menjawab Allah, Ghawras yang sedang memegang pedang tadi tak mampu memegang pedangnya. Jadi sekujur tubuh badannya ini macam kena karan, jadi lemah, terjatuh ke bawah, tak boleh nak bangkit pun, duduk macam tu, tercengang macam tu. Lalu diambillah pedang itu oleh baginda Rasulullah SAW dan dibalas balik letakkan. "Sekarang siapa yang akan mencegah kamu daripada pedangku ini?" Katanya, "La ahad." Kalau tak ada siapa yang boleh tolong aku. Jadilah engkau orang yang pemaaf ketika engkau berkuasa. Dan dia berjanji untuk tidak join dengan mana-mana kelompok untuk menyerang Rasulullah SAW. Maka Nabi maafkan dia dan dilepaskan oleh baginda Rasulullah SAW. Hikmah yang perlu kita ambil di sini adalah bagaimana seseorang itu ada kekuatan daripada dalam situasi yang genting dan menakutkan, untuk tidak gelisah, untuk tidak gundah gulana, untuk tidak risau, untuk tidak kalang kabut, walaupun dalam keadaan genting, berhadapan dengan kematian, berhadapan dengan aksiden, berhadapan dengan musibah, berhadapan dengan banjir, berhadapan dengan apa saja bentuk yang boleh menyebabkan seseorang itu runsing dan risau. Dituntut untuk kita sentiasa tenang, at-tu'adah wal waqar. At-tu'adah wal waqar yakni tenang, tidak gelisah dan tidak gopoh. Baginda Rasulullah dalam posisi ini tenang, dan untuk sampai kepada peringkat yang sedemikian itu bukan mudah. Ia bergantung kepada sejauh mana dia mempunyai kekuatan dalam ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa aman jika ia bersama dengan Allah. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, maksud daripada hadisnya, beliau bersabda mengatakan, tidaklah anak-anak Adam itu takut kepada sesuatu, melainkan yang ditakuti olehnya boleh mengenai kepadanya. Kalau anak Adam tidak takut kecuali kepada Allah, maka tiada sesuatu yang akan menimpa kepada anak Adam. Tidaklah anak Adam itu takut kepada sesuatu, melainkan sesuatu yang ditakuti itu boleh mengenai, membahayakan kepada dirinya. Tapi kalau dia tidak takut kecuali kepada Allah, maka tiada sesuatu yang boleh membahayakan kepada dirinya. Satu peristiwa Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dalam perjalanan bersama dengan kafilah. Kemudian kafilah ini di perjalanan terhenti. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, "Kenapa kamu berhenti?"
Katanya, wahai sahabat Rasulullah, di depan tu sedang ada singa liar di tengah-tengah padang pasir. Maka kata Abdullah bin Umar mengatakan, okey, biarkan saya pergi itu untuk halau itu singa. Dia pergi seorang diri. Kemudian dekat kepada singa itu berkata, ya Abul Harith, wahai Abul Harith. Panggilan orang Arab kepada singa itu, ya Abul Harith, ini jalan kaum muslimin, kamu jangan kacau. Jalannya orang-orang Islam, pergi sana kamu, katanya. Orang-orang pun tengok heran, macam mana cakap dengan singa. Sampailah singa itu pun pergi. Orang terkejut, macam mana dia boleh pergi jumpa dengan ini, bukan singa sirkus, singa betul. Sampailah kembali kepada kafilah itu, katanya, macam mana kamu boleh pergi sendiri dan singa itu tak kacau kepada kamu? Barulah disebutkan hadis yang tadi. Sesungguhnya saya mendengar Rasulullah bersabda, tidaklah sesuatu yang ditakuti oleh tidaklah anak Adam itu takut kepada sesuatu, melainkan yang ditakuti itu boleh membahayakan kepada dirinya. Kalau anak Adam tidak takut kecuali kepada Allah, maka tiada sesuatu yang boleh membahayakannya. Ini kalau orang takut kepada singa, singa itu boleh membahayakan. Kalau dia punya rasa takut pada singa, jangan dekat. Ada orang berani dengan singa? Perasaan takut tu yang boleh menyebabkan singa tu boleh berani kepada kita. Tapi kalau orang punya rasa takut hanya kepada Allah, Allah hantarkan perasaan takut semua makhluk kepada dia. Ini orang takut kepada Allah, mana boleh orang takut kepada Allah disaingi dengan ketakutan pada yang lainnya? Dah takut kepada Allah, tak boleh takut kepada yang lainnya. Itu makam high level tinggi, tahu, jangan cuba-cuba. Abdullah bin Umar pegangannya demikian, rasa takutnya hanya kepada Allah. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka segalanya akan takut kepadanya. Yang tak takut kepada Allah, segala-galanya tak takut kepadanya. Kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kekuatan yang luar biasa pada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ini, kata beliau, adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kamu semua. Walaupun beliau nabi, walaupun beliau rasul, punya rasa takut kepada Allah yang amat luar biasa. Fahimtum? Hada hikmah yang pertama kita ambil daripada sini, sifat berani Rasulullah dan rasa takut yang luar biasa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana rasa takutnya kepada Allah mutlak, maka segala sesuatu yang berlaku kepadanya dia tak takut.